Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Penawar Bagi Hati, muka surat 56. Muka surat 56, baris yang ke-6 daripada bawah. Muka surat 56, baris yang ke-6 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan firmannya firman Allah subhanahu wa ta'ala, dan firmannya firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Suratul Dahri ayat yang ke-30. Artinya, dan tiada menghendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan tiada menghendaki oleh kamu akan sesuatu, dan tiada menghendaki oleh kamu akan sesuatu, melainkan bahawa menghendaki akan dia, melainkan bahawa menghendaki akan dia akan sesuatu yang dikehendaki oleh kamu, melainkan bahawa menghendaki akan dia akan sesuatu yang dikehendaki oleh kamu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tiada menghendaki oleh kamu akan sesuatu melainkan bahawa menghendaki akan dia oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya, apa perkara yang kita kehendak, itulah perkara yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa perkara yang kita pilih, apa perkara yang kita pilih, kita ikhtiar, kita pilih, itulah perkara yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tiada menghendaki oleh kamu akan sesuatu, melainkan bahawa menghendaki akan dia oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Didatangkan nafi, didatangkan isbat. Tiada menghendaki oleh kamu akan sesuatu, melainkan bahawa menghendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tiada terlebih dahulu, didatangkan melainkan. Sebagaimana la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Kenapa didatangkan susunan seumpama itu? Dinafikan, kena diisbatkan kembali. Kenapa tidak menggunakan ayat? Perkara yang dikehendaki oleh kamu ialah yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
Kenapa tidak disusun ibaratnya bermula Tuhan yang disembah ialah Allah Subhanahu wa taala. Tiada menghendaki oleh kamu akan sesuatu melainkan bahawa menghendaki akan dia oleh Allah. Kenapa tidak bermula sesuatu yang dikehendaki oleh kamu ialah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama tak? Tiada menghendaki oleh kamu akan sesuatu melainkan bahawa menghendaki akan dia oleh Allah. Sama tak dengan bermula sesuatu yang dikehendaki oleh kamu ialah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkinlah bahasa Malaysia kita begitu. Tiada Tuhan melainkan Allah. Bermula Tuhan ialah Allah. Sama. Ini dia bahasa Arab. Tiada Tuhan melainkan Allah. Allah jua Tuhan. Tiada mendaki oleh kamu akan sesuatu melainkan bahawa mendaki akan dia oleh Allah. Allah jua yang mendaki segala-gala perkara. Termasuk sesuatu yang engkau kehendak. Yang mendaki hanyalah Allah Ta'ala jua. Termasuk barang yang kamu kehendaki adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala jua. Yang kamu kehendak akan sesuatu hanya pada zahir, hakiki kosong, tiada. Yang menghendaki hanya Allah Ta'ala jua yang menghendaki. Sebab kehendak hakiki hanya milik Allah. Ikhtiar hakiki hanya milik Allah. Perbuatan hakiki hanya milik Allah. Kita hamba ada kehendak. Kita hamba ada pilihan, ikhtiar. Kita hamba ada perbuatan usaha. Majazi jua letak sahaja. Hakikinya kosong, tidak ada, melainkan hanya kehendak Allah, pilihan Allah dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini balik pada pegangan. Ini balik pada pegangan. Tiada menghendaki oleh kamu akan sesuatu melainkan bahawa menghendaki akan dia akan sesuatu oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jua yang menghendaki segala-gala perkara. Termasuk sesuatu yang kamu kehendak. Hanya pada zahir jua kamu kehendak. Hakikinya Allah jua yang menghendaki akan sesuatu. Maka sayugia bagi yang berakal bahawa adalah ujubnya, hairannya, sukacitanya selama-lama dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala dan kemurahannya, kemurahan Allah Subhanahu wa taala kerana mengurniakan ia Allah baginya, bagi yang berakal akan ilmu dan akal dan memberi petunjuk ia Allah baginya, bagi yang berakal tadi, kepada ibadah dengan tiada ada terdahulu baginya, bagi yang berakal, sebab dan usaha dan ikhtiar. Dan menegah Allah Ta'ala bagi setengah manusia daripada ilmu dan akal dan petunjuk dengan semata-mata keadilannya, keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni kita bicara berkaitan dengan sifat kecelaan ujub. Kita bicara berkaitan dengan ilmu tasawuf.
Tapi susunan ayat kita ni tak lepas daripada kita kena hura hak tauhid pegangan kita macam mana. Tapi tauhid pegangan kitanya bukan bicara di sini. Bicara dalam ilmu tauhid, ilmu pegangan lah. Tapi kita tak boleh nak lari lah. Kita huram molek. Walaupun hak kehendak kita hanya bicara berkaitan dengan macam mana nak perobat akan sifat wujud. Sekarang ni dibicara berkaitan macam manakah obat untuk menghilangkan sifat wujud, sifat kecelaan yang ke-9. Tapi didatangkan ayat Al-Quran terdahulunya, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Didatangkan ayat wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Ni ayat ni menjadi dalil dalam persoalan pegangan belaka ni. Kemudian disusun pula semuanya adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tiada terdahulu sebab dan usaha dan ikhtiar, tidak ada. Tidak ada. Semuanya ada susunan Allah. Tiada ada sebab tertentu, tidak. Tiada ada usaha ikhtiar sahamba, tidak. Sampai masa pada zahirnya seseorang ada usaha dan ikhtiar hanya pada zahir. Hak terdahulunya tak ada apa-apa pun. Sampai masa zahirlah sebab usaha dan ikhtiar seseorang. Tapi hakikinya itu semua adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, yang Allah Ta'ala tegah manusia daripada ilmu akal petunjuk semata-mata keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa didatangkan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala? Apabila seseorang setengah dari manusia tidak dikurniakan ilmu akal dan petunjuk, dalam keadaan jahil seseorang, setengah manusia tanpa petunjuk setengah manusia, maka mereka akan berada di dalam kesesatan. Jadi kesesatan tu datang daripada Allah yang menegah ilmu, akal dan petunjuk. Sampai masa di hari akhirah, setengah dari manusia tadi akan diseksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semua adalah dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Sebab Mu'tazilah dia tolak kejahilan itu perkara yang buruk, kesesatan tanpa petunjuk itu perkara yang buruk, tidak datang daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau datang dari kehendak Allah, maka jahil seseorang, sesat seseorang, akhirah diseksa seseorang kerana kejahilan dan kesesatan yang datang dari qada Allah, maka zalim, kata Mu'tazilah. Kita dak keadilan Allah. Apa keadilan? Hak dia belakalah. Setengah manusia Allah kurniakan ilmu, Allah kurniakan petunjuk. Itu adalah kurniaan Allah, bukan menjadi kewajipan kepada Allah. Di hari akhirat dimasukkan ke dalam syurga dengan kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya seseorang yang jahat, seseorang yang jahil, yang sesat adalah datang daripada qada Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam neraka adalah dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita bicara ni tak lepaslah daripada kita nak kemah hak pegangan kita, hak tetap dah tu. Jadi pembicaraan berkaitan dengan macam mana nak menghilangkan sifat wujud. Jadi perkara yang ada pada diri kita, kelebihan yang ada pada diri kita ni, ada kelebihan yang pada diri kita ni yang tidak berkait dengan
pilihan dan usaha kita. Tidak berkait dengan pilihan dan usaha kita. Dan ada kelebihan yang pada diri kitanya adalah datang daripada pilihan dan usaha kita. Sekarang ujub ni akan kelebihan yang ada pada seseorang, serta ia lupa bahawa kelebihan tersebut datang daripada Allah, serta dia tidak takut Allah Ta'ala menarik kembali kelebihan yang ada pada dia. Itu ujub. Jadi balik pada kelebihan yang ada pada seseorang, ada kelebihan yang bukan datang daripada ikhtiar dan usaha seseorang, dan ada kelebihan yang datang daripada ikhtiar dan usaha seseorang. Jadi dimulai dengan kelebihan yang bukan datang daripada ikhtiar dan usaha seseorang. Didatangkan contohnya seperti cantik rupanya dan elok suaranya. Itu contoh. Mana ni? Seperti cantik rupanya dan elok suaranya. Itu kelebihan yang ada pada seseorang yang bukan datang daripada ikhtiar dan usaha seseorang. Maka tiada patutlah kita seseorang nak ujub dengan dirinya yang cantik rupa, yang elok suara, sebab kelebihan tadi bukan datang daripada pilihan dan usaha seseorang. Sebaliknya kena ujub, kena suka cita dengan kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih mudah sebab memang bukan datang daripada ikhtiar dan pilihan seseorang. Hak datang daripada ikhtiar dan usaha seseorang, contohnya berilmu dan beramal ibadah. Berilmu dan beramal ibadah itu adalah ikhtiar dan usaha seseorang. Seseorang yang memilih untuk belajar, dikurniakan ilmu oleh Allah. Seseorang yang memilih untuk beramal ibadah. Jadi berilmu, beramal ibadah datang daripada ikhtiar dan usaha seseorang. Tapi ikhtiar usaha seseorang ni datang kekuatan untuk memilih dan melakukan. Itu pun semua datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita nak belajar, dia kena kena sehat, mana kaki tangan benda ni sehat, mata terang, telinga terang, kemudian akal otak kena cerdas, barulah mudah boleh ilmu. Mari mana tu hak anggota zahir kita tu, kaki tangan ni gagah, mata telinga pun, mana mata pun terang, telinga pun terang, akal pun molek. Itu semua datang daripada kurniaan Allah. Semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dapat ilmu tu, bahkan kita jadi pilih usaha untuk belajar, kemudian kita dapat pengetahuan ilmu, kita memilih dan melakukan amal ibadah, semuanya itu Allah yang menjadi akan dia, makhluk Allah. Yalah kita yang memilih. Kita pun berusaha, kita belajar. Kita yang memilih, kita berusaha beramal ibadah. Kesemua itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi kata kita yang memilih, kita yang usahakan ilmu dan ibadah, itu hanya pada zahir. Tapi hakikinya
Kita memilih untuk belajar, kemudian kita berilmu. Kita memilih untuk beramal ibadah, kemudian kita melakukan amal ibadah. Semuanya Allah yang menjadi akan dia. Makhluk Allah belaka. Ikhtiar kita, pilihan kita makhluk Allah. Usaha kita pun makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia datangkan ayat, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah Ta'ala menjadikan ia akan kamu dan akan barang yang mengerjakan oleh kamu akan dia. Barang yang kamu kerjakan. Mana kamu memilih untuk belajar dan gerak diam kamu belajar. Kamu memilih untuk beramal ibadah dan gerak diam kamu beramal ibadah. Allah yang menjadikan. Mana apa? Makhluk Allah. Mana ni? Makhluk Allah. Wallahu khalaqakum, dan bermula Allah Ta'ala yang menjadikan kamu. Itu jelas Allah menjadikan kita. Kemudian wa ma ta'malun, barang yang mengerjakan oleh kamu akan dia akan barang tu pun Allah yang menjadikan. Mana perbuatan kamu tu Allah yang jadikan. Pilihan dan perbuatan kamu untuk belajar, untuk beramal, Allah yang jadikan. Sebab Khalik hakiki hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Khalik hakiki hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal min khaliqin ghairullah, adakah daripada penjadi selain Allah? Tidak ada. Khaliq hanyalah Allah. Allah khaliqu kulli syai. Allah yang menjadikan sekalian perkara. Diri, pilihan dan perbuatan kesemuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini balik kepada tauhid nah. Balik pada tauhid. Mengesakan Allah pada zat, mengesakan Allah pada sifat, mengesakan Allah pada perbuatan. Kena balik situ. Mengesakan Allah pada perbuatan. Mengesakan Allah pada zat. Hanya Allah Ta'ala jua Tuhan. Itu orang Islam. Tak ada waktunya. Orang Islam tak ada 2 Tuhan, 3 Tuhan, tidak ada. Mengesakan Allah pada zat, hanya zat Allah Ta'ala jua Tuhan, itu tetap dah. Mengesakan Allah pada sifat, itu tetap dah. Mengesakan Allah pada perbuatan. Mengesakan Allah pada perbuatan. Ini kena mati molek. Mengesakan Allah pada perbuatan dengan bahawa semua perbuatan yang berlaku adalah perbuatan Allah semua. Apa perbuatan yang berlaku? Terdetik di hati kita, perbuatan Allah. Berkelip mata memandang, perbuatan Allah. Ini saya ulang dalam kitab Minhajul Abidin. Surat 16. Terlintas di hati qada dan qadar. Berkelip mata memandang qada dan qadar. Terlintas di hati pun qada dan qadar. Pilihan hati sama telah lah. Berkelip mata memandang pun qada dan qadar. Gerak diam usaha perbuatan kita qada qadar lah. Itu rukun iman yang ke-6. Ada ni. Tapi di bina asasnya tauhid, mengesakan Allah pada perbuatan. Jadi hak ni lah. Hak ni lah hak banyaknya terpesong kepada mensyirikkan Allah pada perbuatan. Mensyirikkan Allah pada perbuatan. Ini bicara pegangan ni. Ini bicara i'tiqad. Ini bicara syariat.
Kita bicara syirik syariah pada persoalan pegangan. Syirik syariah pada pembicaraan maksiat batin, itu syirik kecil, syirik yang asrar, syirik yang khafi, yang tersembunyi, itu ujub dan riak. Itu syirik syariah, maksiat batin. Kesyirikan yang paling besar adalah kesyirikan dalam bab pegangan. Itu kesyirikan yang paling besar. Adapun syirik bab sir, batin hati aulia, syirik pada persoalan maqam hakikat, itu medan lain, pembicaraan lain. Bukan kata kita sedang bicara bab syariat ni, bukan medan. Kalau kita cerita pun sebagai ilmu penambahan. Sama telah pula nak cerita dalam FB apa, tu sama telah lah, sangat-sangat tidak bertanggungjawab. Yang boleh bawa pada pesong syariat agama. Ni kita duk mengajar ni pun, kita mengajar ilmu syariah. Kita bukan mengajar ilmu tasawuf hakikah, bukan. Kita mengajar ilmu syariah. Kita mengajar ilmu pegangan ataupun ilmu syariah. Kita mengajar ilmu bab ketaatan dan kemaksiatan hati. Ini pun bicara ilmu syariah. Ini fardu ain kepada kita. Kita nak bicara tasawuf hakikah, ni kena letak medan dia molek. Kena guru yang benar-benar mursyid. Dan orang yang nak belajar tu mantap ilmu syariah terlebih dahulu, fardu ain. Ada ni. Sebaliknya kalau ilmu tasawuf hakikah diletak sesuka hati di tempat yang mana pembicaraan syariah bab pegangan usuluddin pun tak berapa jelas, bahkan terkadang tempat tu tidak ada pembicaraan ilmu syariah usuluddin pegangan, ilmu hak syariah fadhail fiqh, ilmu syariah fadhail tasawuf pun tidak ada. Diletak pembicaraan ilmu tasawuf hakikah. Ini jelas nyata yang letak tu, yang mengajar tu tidak mursyid, dia tak kenal barang. Dia tak kenal barang. Dalam kitab hikam, syarah hikam, jangan kamu gantungkan kalung di tengkok babi. Jangan kamu gantung kalung di tengkok babi. Jangan. Mana apa ni? Apa ni perbandingan, bukan nak cerita babi, tapi nak ceritanya ilmu tasawuf hakikah ni umpama intang beliang. Sangat tinggi inilah. Sangat mahal. Jangan pergi letak tak kena tepat. Gantung di tengkok babi mana apa? Jahil laginya ilmu syariah fardu ain. Terkadang sangat jahil laginya berkaitan dengan ilmu syariah hak pegangan usuluddin tu. Tapi digantung juga. Hak ni hanglah bahawa itu bukan, kalau kata intan beliang kok, bukan hak original. Itu hak palsu. Bukan hak original, itu hak palsu. Saya alhamdulillah lah jumpa belaka. Masa belajar jumpa belaka dengan guru yang tidak sebenar, dan dirizkikan oleh Allah boleh sempat berguru guru yang mursyid. Guru yang tak sebenar menjadi satu sempadan. Guru yang mursyid, barulah kita boleh tengok macam mana cermatnya mereka untuk meletak ilmu tasawuf hakikah. Sangat cermat. Yang belajar tu dia orang Terengganu. Dia duk cerita lah, tinggi lah cerita ilmu tasawuf hakikah ni. Ngaji kitab hikam, kitab Adrun Napih. Yang duk cerita tu kalau kita kata kasar kok,
cakap kapung kok. Mana apa ni? Mata dene laginya. Tapi dia teruja. Dah bunyi tinggi-tinggi, dapat ilmu yang daripada guru yang tidak mursyid, letak beri kepada orang yang tidak selayaknya. Saya pun marilah kita pergi ke Kelantan, kita masuk dalam kuliah guru yang mursyid. Masuklah. Tak komen pun hak guru hak mengajar. Dia komen apa? Allah tengok hak belajar tu pun serung dah, dia kata. Tak komen hak tu guru hak mengajar. Dia komen hak orang belajar tu. Dia kata tengok orang belajar tu pun serung dah. Dan siapa yang belajar tu? Orang yang macam mana? Maknanya dia komen serung tengok orang hak belajar. Sebab apa? Orang kemah berkedah ilmu amal. Ada ni. Mana gerak-geri itu kita boleh kenal dah. Mana orang-orang yang kemah ilmu dan amal. Jadi dia komennya, Allah kata tengok orang-orang hak datang belajar tu. Tapi dalam keadaan yang belajar tu, maknanya yang selayaknya, guru yang mursyid tetap sentiasa peringat pembicaraan hakikat. Kalau bicara bab tauhid ke makrifah ke, tauhid syuhudi, makrifah khasah. Kalau cerita syirik ke, bukan syirik syariah, syirik maqam. Kalau cerita dosa-dosa yang besar, bukan dosa syariah, dosa hakikat. Bahkan kalau didatangkan cerita berkaitan dengan murtad, bukan murtad syariah, murtad maqam, sentiasa diperingatkan. Sebab takut dia jadi tukar. Tapi tak mungkin dah bertukarnya, sebab yang belajar tu kemah-kemah. Tapi tubuh sentiasa peringat. Ni beri kepada orang yang asas syariat tak ada, yang tukang mengajar pun tidak mursyid, dicampur aduk antara syariah dengan hakikat, tak ada. Tak apa. Bicara bab tauhid syuhudi, maqam musyahadah. Maqam musyahadah ni pun kita orang awam ni pun maqam musyahadah juga, cuma terang je kurang terang. Kita tak bicara orang awam ni maqam musyahadah. Maqam musyahadah ni maqam syuhud. Pandang dengan syuhud. Wahdatul af'al, maqam fana, maqam aulia. Itu kita bicara maqam musyahadah. Bicara bab syuhud. Bicara bab maqam mukasyafah, itu maqam aulia. Kalau maqam musyahadah tu maqam aulia pun tak tahu, bayangkanlah apa isi pengajaran. Ada. Akhirnya akan jadi punah syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Campur aduk lalu dah. Biasanya bab persoalan rezeki, kita berpegang rezeki daripada Allah. Tapi kalau ada ketika-ketika kita hati berkecamuk, dia panggil. Kita kerja ni mungkin kena berhenti beberapa kali sebab gitulah kadang tertentu kena berhenti. Macam mana hati kita? Bimbang dok, serabut dok. Kita banyak tanggungjawab bimbang, serabut. Itu hanya ada tauhid sahaja. Tapi kalau hati tenang tetap, itu ada makrifah. Apa beza tauhid dengan makrifah? Kalau bicara syariah, sama saja. Kalau bicara hakikat, tauhid, makrifah hakikat, sama bidang hakikat. Tapi kenapa jadi bercampur gitu? Pegangan tetaplah. Orang yang mentauhidkan Allah, orang yang ada makrifah ammah, makrifah permulaan agama, tetap berpegang rezeki daripada Allah. Pandai ni. Ini tauhid, makrifah dia panggil. Makrifah permulaan agama. Apabila diuji dengan kemungkinan tak ada pekerjaan, hati tenang ke tak tenang bergantung kepada dalaman masing-masing. Tauhid kuat ke tak, makrifah kuat ke tak, iman kuat ke tak. Ni kita maqam syariah ni. Ni kita maqam syariah ni, kita maqam syariah. Tenang tak hati? Kalau tenang hati, mana dalaman kuat. Tapi maqam syariah,
Tapi dalaman kuat. Ada ni. Dalaman kuat. Sabar, redha kuat. Ha ni bab syariat. Bicara bab makrifah aulia itu maqam tajrid. Itu bicara lain dah. Tidak ada di Basrah melainkan hanya Allah. Itu maqam tajrid, sunyi hati daripada amma siwallah, daripada selain daripada Allah. Itu maqam aulia. Walaupun kaki tangannya buat asbabul ma'isyah, buat kerja sekalipun, tapi di Basrah tidak ada. Diri tidak ada, pilihan perbuatan diri bekerja pun tidak ada. Yang ada hanya Allah. Itu maqam tajrid, maqam aulia. Itulah tauhid syuhudi dia panggil. Itulah dia panggil makrifah khasah, makrifah aulia. Iman yang kamil, iman yang sempurna, iman para aulia. Tu bicara tu biar kena tahu. Ni kalau capu awal-awal lagi dah ni pun orang lah. Jadi tak tahulah masa saya mengaji dahulu tak timbul apabila cerita masalah-masalah seumpama ni pada orang belajar-belajar, mereka pelik lah. Apa benda begitu? Kita kan kemah dah pegangan kan. Tauhid ni kemah ni. Mengesakan Allah pada perbuatan. I'tiqad ni, i'tiqad. Ni pegangan yang putus. Ni pegangan yang putus. Tak ada waktunya. Tapi karuknya pula, kalau kamu berpegang tu putus, ni hak karuk. Kalau kamu berpegang putus, semua tu datang daripada Allah, pastilah hati kamu sentiasa pandang perbuatan Allah. Hati kamu pasti rasa ingat akan perbuatan Allah. Barulah kamu putus jazam di hati kamu. Jadi kalau kamu i'tiqad, kamu mesti syuhud. Allah, ni pun orang lalu dah. Siapa peringkat, kalau tak ada hijau, hati serabu, ada siapa peringkat? Tak ada makrifah, semayang puasa Tuhan tak terima. Ialah tahu. Tak ada makrifah mana semayang puasa tidak Tuhan tak terima. Tak ada makrifah permulaan agama. Itu bicara lain. Waktu lepas dah waktunya. Kita orang Islam yang beriman. Makrifah permulaan agama, aqaidul iman yang 50 tu berkait dengan mengenal Allah, mengenal Rasul. Ni duduk sini dah. Macam mana? Kalau kata kena buang kerja, keluar Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kenapa Alhamdulillah? Kena buang kerja, Alhamdulillah. Semua telah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tenang. Macam mana? Kena buang kerja orang kali, tak lain tidur. Dah lah. Banyak nak kena bayar ni. Beriman tak? Allah telah mengatur segala-galanya. Beriman ke tak? Beriman. Dah kenapa nak serabut? Allah atur belakang dah. Kau depan jam dia macam Allah atur belakang dah. Tak ada makrifatullah. Semayang puasa tak ada terima. Ada pengejaran yang seumpama ni. Kena cuma mulai. Jadi susah kita nak bicara pegangan. Ni tauhid mengesakan Allah pada perbuatan. Pegangan. Dia panggil tauhid i'tiqadi, pegangan. Tu tauhid syuhudi, maqam musyahadah. Itu maqam ihsan. Tapi kalau tauhid syuhudi, maqam musyahadah pun letak kepada maqam orang awam pun sama juga, maqam musyahadah juga. Balik awal waktunya. Timbul bawakan yang seumpama ni, yang pertamanya kerana diri sendiri jahil ilmu asas fardu ain tauhid. Jahil ilmu asas fardu ain tauhid. Kemudian dia berjumpa pula ilmu tasawuf hakikah dengan guru yang tidak mursyid. Bukan guru yang sebenar. Bukan guru yang sebenar. Tapi yang pertamanya kerana jahil. Ilmu fardu ain usuluddin ni, bab pegangan. Kemah situ dak kosek dak. Bab tauhid mengesakan Allah pada perbuatan, i'tiqad, pegangan. Al-jazmu, jazam di hati, itu makrifah permulaan agama.
Tapi hati duk bimbang, berkecamuk dalam persoalan ini aturan Allah berizki, itu berkaitan dengan kekuatan kita, kekuatan dalaman kita macam mana. Sebab kita bicara bab makam syariah ni tak samalah. Kita sendiri pun tak sama. Dahulu kita, sekarang kita macam mana, tak sama kedudukan hati kita. Sekarang dengan insya-Allah kita akan masuk bulan Ramadan. Macam mana keadaan kita bulan Ramadan? Tak sama. Naik sikit kita bulan Ramadan. Habis Ramadan tu maknanya kekuatan tu masih lagi ada. Lama tu slow, Tuhan hadap Ramadan pula naik. Ni. Ini rahmat yang dikurniakan oleh Allah. Maknanya kita ni sendiri ni, kita duduk makam syariah ni. Turun naik. Tapi kita boleh buat nyata bezanya di bulan sebelum Ramadan dengan bulan Ramadan. Kekuatan dalaman macam mana? Tak sama. Habis Ramadan kekuatan kita. Tapi lama. Jumpa pula Ramadan kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita bicara makam syariah pun diri kita sendiri pun tak sama. Kita balik kepada pembicaraan tauhid kita ni. Mengesakan Allah pada perbuatan. Qada qada tu rukun iman yang ke-6, selari. Mengesakan Allah pada perbuatan. Mana kesemua perbuatan yang berlaku adalah perbuatan Allah. Barang yang kamu perbuat, Allah yang menjadikan. Barang yang kamu kehendak, itulah kehendak Allah pada azal. Sekarang barang yang kamu kehendak sekarang ni, itulah kehendak Allah pada azal. Di saat sekarang kamu berkehendak, itulah keesaan Allah pada perbuatan. Itulah perbuatan Allah. Sekarang apa yang kita kehendak, barang yang Tuhan kehendak pada azal. Sampai masa kita berkehendak, Allah yang perbuat, Allah yang kehendak, Allah yang perbuat. Sekarang jelas barang yang kamu kehendak ialah barang yang Allah telah kehendak pada azal. Kemudian sampai masa kita pun kehendak pada belajar, kehendak pada amal ibadah. Kehendak tu adalah perbuatan Allah, keesaan pada perbuatan. Bila kita berkehendak, kita pun belajar, kita pun beramal. Perbuatan kita belajar, perbuatan kita beramal, Allah yang menjadikan barang yang mengerjakan oleh kamu akan dia. Ini dua ayat. Kita kehendak nak belajar, nak beramal. Kehendak kita ialah kehendak Allah pada azal. Hakikinya Allah jua yang kehendak, hakiki dia. Tapi disandarkan kita yang kehendak, kita yang memilih. Kita pun belajar, kita pun buat amal. Diri belajar kita, diri buat amal. Barang yang mengerjakan oleh kamu akan dia tu Allah yang menjadikan. Perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluk Allah, barang yang kamu kerjakan itulah makhluk Allah. Diri kamu makhluk Allah, barang yang kamu kerjakan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Khalik hakiki hanyalah Allah. Tapi kita ahli sunnah wal jamaah, kita ni persebut kelebihan yang ada pada diri seseorang, berilmu, beramal. Seseorang yang memilih, seseorang yang mengusahakan, itu hanya pada zahir. Dan wajib kita i'tikad di akidah kita.
Kita hamba ada ikhtiar pilihan, kita hamba ada usaha perbuatan. Tapi jangan lupa keesaan Allah pada perbuatan, kesemuanya perbuatan Allah. Dan jangan lari daripada rukun iman yang keenam, kesemuanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu kata tu jadi tauhid kita. Jadi tauhid. Lepas tu sebelum nak bicara tauhid saat ni pula pergi bicara pula kok. Nolah. Kok timbul-timbul bab maqam haqiqah. Tu tak boleh lepas, kena bicara. Ni ujian fitnah akhir zaman. Ujian fitnah akhir zaman. Ada ni. Ini semua ada dalam pengajaran-pengajaran belaka. Golongan-golongan yang terpesong. Yang mengajar. Sekarang ni bukan kata terpesong pada bicara tasawuf haqiqah. Bicara tauhid pegangan pun macam-macam timbul. Nama dah tauhid. Nama tauhid, asasnya tauhid. Asalnya tauhid. Kita panggil agama tauhid. Apa dia takrifan tauhid? Ifradul ma'budi bil ibadah. Menunggalkan Tuhan yang disembah dengan beribadah. Mana kita hanya beribadah kepada Allah. Itu tetap. Kita hanya beribadah kepada Allah. Kita tidak menyembah melainkan kepada Allah. Tapi bukan setakat itu tauhid. Ma'atiqadi wahdatihi wa tasdiqi biha zatan wa sifatan wa af'ala. Menunggalkan yang disembah dengan ibadah serta mengiktikadkan keesaan Tuhan yang kita sembah. Ma'iktikadi wahdatihi, wahdatil ma'bud, serta iktikad akan keesaan Tuhan yang disembah. Dan membenarkan hati dengan keesaan Tuhan disembah pada zat, pada sifat, pada perbuatan. Pada perbuatan. Semua perbuatan hanyalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu perbuatan walaupun sezarah yang bukan perbuatan Allah. Sama ada perkara yang baik, perkara yang jahat, perkara yang berlaku di bumi, di langit, perkara yang berlaku di dunia dan di akhirah nanti. Kesemuanya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita wajib berpegang ada pilihan dan perbuatan, tidak berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan, terunduk pada akidah Jabariyah. Walaupun kita wajib berpegang ada pilihan dan perbuatan, hakikinya pilihan dan perbuatan tu kosong, tidak ada. Kesemuanya adalah perbuatan Allah, qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Kosong, tak ada sekalipun, tetap wajib berpegang. Kenapa berpegang? Pilihan dan perbuatan yang hakikinya kosong, tak ada. Kerana Allah menyandarkan kepada kita perkara barang yang mengerjakan oleh kamu akan dia. Kamu kerja barang tu, tapi Allah yang jadikan. Tapi kamu kerja. Ni Tuhan sandar kepada kamu. Maka berpeganglah. Hamba ada pilihan dan perbuatan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mana Allah menyandarkan kami yang sembah. Tapi alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Allah Rabb bagi sekalian alam. Allah Rabb, tauhid rububiyah. Asasnya, asas tauhid rububiyah adalah mengesakan Allah pada perbuatan. Maknanya kami menyembah ialah perbuatan Allah. Kami minta pertolongan ialah perbuatan Allah. Apa yang kami lakukan adalah makhluk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti hak kami itu hakikinya memang kosong, tidak ada apa-apa. Itu tauhid, mengesakan Allah pada perbuatan. Ayat ni ambil molek ni. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun wa ma tasha'una illa an yasha Allah. An yasha Allahu rabbul alamin. Macam di hujung dia surah Dahri ni. Pak pagi esok lah ni.
illa an yasha Allahu rabbul alamin. Dah. Kan Nazri. Illa an yasha Allahu rabbul alamin. Tu. Tak ada tu imam kita ni. Hak pagi esok ni surah Dahri, surah Al-Insan pagi esok. Rakaat kedua subuh. Ada Rabbul Alamin. Memang ada ayat Rabbul Alamin. Tak kalau ayat surah lain wallahu tapi ada ayat Rabbul Alamin. Illa an yasha Allahu Rabbul Alamin. Melainkan bahawa menghendaki akan dia oleh Allah. Allah siapa? Rabbul Alamin. Allah Tuhan. Hak dia kehendak belaka, hak dia buat belaka. Hak dia kehendak belaka, hak dia buat belaka. Jadi kita malam ni hak ayat yang kedua itulah. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Tu terjemahan dia. Kemudian kita sama baliklah hak maka sayugia bagi yang berakal bahawa adalah wujudnya selama-lamanya dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala dan kemurahannya, kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin.